Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita akan ada satu sesi pembacaan kitab fiqh. Jadi pada hari ini kita akan baca kitab, ada dua buah kitab di sini. Yang pertamanya ialah kitab Nuh Ibn Samad, syarah kepada Matan Zubat Ibn Ruslan. Dan satu lagi kitab Rawaitul Bayan, dan juga kitab Fathur Rahman, dan juga kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasib. Jadi itu kitab-kitab yang kita akan bincang, kita akan tengok sekejap lagi lah apa isi kandungannya. Jadi sebelum meneruskan untuk selanjutnya, saya ingin mempersilakan saudara Iman untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Untuk makluman, saudara Aiman baru saja tamat kelas tahfiz. Dah tamat dah. Dah dapat syahadah dah. Okey, jadi untuk selanjutnya saya akan mulakan. Jadi yang pertama saya akan rujuk kepada kitab Matan Zubat. Untuk makluman, Matan Zubat ini merangkumi syair-syair yang disusun menggunakan Bahrul Rajas, syair-syair Arab. Baik-baiknya disusun dalam bentuk Bahr Rajas. Yang pertama ialah bab Taharah, kitab Taharah. Wa innama yasihu tathiru bima utliqa la musta'malin wala bima. Dan di sini kalau kita lihat pada bait syair ini, wa innama, hanya saja, yasihu, hanya saja sah, tathirun, bersuci itu, bima utliqa. Dalam syair ini, bima ni sebenarnya adalah bimain, tetapi disebabkan darurah, keperluan syair, bait syair Arab, iaitu dalam ilmu arud dan qafiyah. Jadi untuk pengakhiran katanya itu sesuai mengikut bait syair, maka hamzah, huruf hamzah yang di belakangnya itu dibuang, jadi menjadi bima saja, bima utliqa. Jadi hanya saja sah, bersuci itu dengan menggunakan air mutlak. Wa innama yasihu tathiru bima utliqa la musta'malin wala bima. Hanya saja sah, bersuci itu dengan air mutlak. Maknanya air mutlak sajalah sah, bersuci. La musta'malin, dan bukannya air yang musta'mal. Wala bima, maksudnya, dan tidak juga dengan
dengan air yang bima'in lah sepatutnya, wala bima bitahirin. Jadi kalau kita baca wala bima'in bitahirin, dan bukannya dengan air yang bagaimana, yang bercampur dengan iaitu dengan benda-benda yang akan menyebabkan berlakunya perubahan, iaitu wala bima bitahirin muhalitin taghayyara. Itu kalau ikut dari segi susunan bait syair. Tetapi sebenarnya kita kena baca wala bima'in bitahirin muhalitin taghayyara, dan bukannya dengan air yang sudah bercampur dengan benda yang suci yang telah mengalami perubahan akibat daripada pencampuran itu. Itlaqal ismi ghayyara. Jadi perubahan itu menyebabkan perubahan kepada nama air. Dia mengubah nama air. Maknanya kita tak lagi menyebut al-ma', tapi kita sebut air lain. Contohnya benda yang suci seperti percampuran antara air dengan tebu. Air dengan tebu, bila kita kisar tebu, dia jadi air tebu. Maka air tebu itu bukan lagi air mutlak, disebabkan hilangnya nama air menjadi air tebu. Kita tak akan sebut air, kita akan sebut air tebu. Begitu juga kopi. Air yang bercampur dengan kopi, kita akan sebut air kopi. Kita tak akan sebut air sahaja, sebab ia telah mengalami perubahan disebabkan pencampuran itu menjadi air kopi. Jadi di sini air itu dikaitkan ataupun diikatkan dengan kopi. Jadi menjadi air kopi. Tetapi air yang dikaitkan dengan tempat seperti air telaga, air sungai, air laut, walaupun ada ikatan air itu dengan sungai, tetapi sungai itu tidak mengubah air itu. Di segi kemutlakannya tidak berubah. Itu kita kena faham lah di segi itu. Mana ikatan yang mengubah nama air. Begitu juga pencampuran yang mengubah nama air. Dalam kitab ini menyebut bahawa utliqah di sini maksudnya air mutlak an qaidin lazimin bi idhafatin kama'in wardin atau sifatin kama'in dafiq. Macam tu dia. Ini contoh yang diberi di sini dalam kitab ni. Iaitu air mutlak di sini iaitu daripada, maksudnya perubahan itu daripada akad yang lazim. Ya, seperti contohnya air di sini dia beritahulah air mawar, tadalah. Mana air bunga ros, air yang dah berlaku pencampuran, air dengan bunga ros menjadi air mawar. Jadi sekiranya pencampuran itu menyebabkan berlakunya perubahannya itu dari segi apa? Perubahan dari segi, kalau kita baca di sini lagi, kita teruskan lagi, ada lagi sebenarnya perubahan di situ, iaitu kalau kita sambung baca bait syair ni, iaitu fi ta'mihi awi raihihi awi launihi, iaitu pada perubahan pada rasanya, pada baunya dan pada warnanya. Jadi kita lihat pada tiga-tiga ini perubahannya itu. Jadi perubahan itu kita tengok pula perubahan sama ada yang boleh nampak ataupun tidak. Macam tu. Jadi kalau sekiranya perubahan itu nampak nyata, maksudnya air pipe yang dah bercampur dengan tanah menjadi coklat dan sebagainya, kita tak panggil air coklat, tapi masih lagi air itu, air pipe kita yang bercampur dengan tanah. Apakah hukumnya? Untuk makluman, air pipe yang bercampur dengan tanah ni ialah laluan air. Kita tak dapat nak mengelak air itu daripada bercampur dengan tanah tadi. Maka pada ketika itu pencampuran itu walaupun mengubah warna, air itu menjadi air lumpur dan sebagainya,
tetapi masih lagi kita panggil air dan dia tidak menghilangkan kemutlakannya tu. Itu kita tengok di situ lah, sebab kita tak dapat nak mengelakkan di situ. Jadi di sini ada kalau kita tengok, kita baca kaedah usul fiqh dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, kita akan dapat di situ, iaitu ada satu kaedah al-masyaqqah tajlibu taisir. Jadi masyaqqah itu bila berlaku kesukaran itu, dia akan menarik apa? Menarik kemudahan. Maknanya kita tak dapat nak mengelak di segi laluannya. Laluan air kita tengok macam-macam ada di situ. Di laluan pipe air kita ada tanah, ada apa tu, lumut dan sebagainya. Begitu juga air yang lama bergenang, kita nampak air itu jadi warna hijau, kehijauan disebabkan ada lumut di situ. Jadi air itu walaupun mengalami perubahan, disebabkan perubahan itu tak dapat nak dielakkan, maka dalam kes ini, dalam hal ini, kita katakan bahawa air itu masih lagi bertaraf mutlak. Jadi boleh digunakan untuk bersuci. Itu yang kita dapat dari sini tentang air mutlak. Jadi kalau kita baca lagi sambungan baik syair Arab ini dalam mata zubat, kita tengok wa yumkinu istighna'uhu bisawnihi, dan yang mungkin perubahan tadi tu yang mungkin terkayanya itu dan kita dapat apa? Maksudnya bila terkaya tu dapat memelihara daripada pencampuran itu dan sebagainya. Yang itu maksudnya kopi dengan air, kopi tidak berada pada laluan air. Jadi maknanya dalam kes ini dia terkaya daripada air. Jadi maknanya dalam kes ini kalau dia bercampur, maknanya dan berlakunya perubahan, maka hilanglah kemutlakan air itu. Okey, itu kita kena faham di situ. Untuk kes-kes yang tidak dapat dielakkan, yang maknanya yang tidak terkaya daripada air, contohnya sebab apa saya menggunakan istilah terkaya di sini? Sebab kalau kita tengok kita lama, biasanya dari segi terjemahan di kitab Jawi lama dia guna istilah terkaya di sini daripada bahasa Arab, iaitu istighna'uhu, terkayanya bisawnihi, dengan memeliharanya. Itu di situ. Dan kita tengok sini lagi, ada lagi di sini wastasni tagyiran bi'udin salbi aw waraqin aw tuhlubin aw turbin. Itu terkecuali di sini, iaitu perubahan yang bercampur dengan, kita kata di sini, iaitu kayu ungut. Kayu ungut ni kayu yang wangi. Kita guna minyak wangi kan, minyak wangi ungut tu. Di kayu ungut tu kalau dia ada dalam air dan sebagainya, dia bercampurlah jadi wangi. So jadi air tu jadi wangi, ataupun dia ada berdekatan dengan air tu, tak dapat nak elakkan, dan baunya itu sampai kepada air itu, jadi menyebabkan air itu jadi wangi. Jadi berlaku perubahan dari segi baunya itu. Dalam kes ini terkecuali lah, terkecuali. Ataupun daun-daun awi warasin, ataupun daun yang macam mana, daun yang berguguran daripada pokok yang di atas biasanya air, ada pokok di sungai dan sebagainya. Jadi daun-daun yang banyak jatuh yang gugur dalam air itu, maknanya daun-daun yang gugur itu sekiranya menyebabkan perubahan pada air pun tidak mengapa itu. Ataupun kita kata ada satu lagi, tuluk ni kita katakan lumut ataupun kiambang tentu yang ada dalam perjalanan air, itu pun tak dapat dielakkan yang tadi lah, yang tadi. Ataupun turap ni tanah dalam laluan
laluan air. Itu. Dan kalau kita tengok itu berkaitan dengan ni lah. Tu. Ada lagi kalau kita buat kalau kita tengok lagi di sini, tengok sekejap. Kita tengok kitab ni, Umdatus Salik, Umdatun Nasir. Kita baca sikit lah, kita nak tengok apa pandangan daripada kitab ni. Sekejap sikit lah. Tengok. Kitabut Tahrah, kitabun fi bayani ahkamit tahrah. Jadi kitab pada menerangkan hukum-hukum tahrah. Al-miyahu aqsamun. Jadi air itu beberapa bahagian. Yang pertama ialah tahur, yang kedua ialah tahir, dan yang ketiga ialah najisun. Mana pembahagian air ialah 3, iaitu suci, suci lagi menyucikan yang lain. Yang keduanya tahir, tahir ini yang suci tapi tidak menyucikan yang lain, dan yang ketiga ialah yang air yang najis. Itu dia. Fatahuru wa tahiru fi nafsihi, al-mutahhiru li ghairihi. Adapun air yang tahur tu, adapun air yang tahir itu dia di sini fatahur. Adapun air yang tahur iaitu yang suci, ia pada dirinya, tahir fi nafsihi, al-mutahhiru li ghairihi, dan dia menyucikan bagi yang lainnya. Wa tahiru huwa tahirun fi nafsihi wa la yutahhiru ghairuhu. Dan yang suci saja, dia adalah suci pada diri tapi tak dapat menyucikan yang lain. Wan najisu ghairuhuma. Dan yang najis tu maknanya tak dapat dia tak suci pada dirinya dan tidak dapat menyucikan yang lain. Fala yajuzu rafu hadasin. Maka dia tak harus digunakan untuk mengangkat hadas. Wala izalatun najas, dan tidak juga untuk menghilangkan najis. Illa bil ma'il mutlaq, melainkan dengan air mutlak. Macam tu juga lah dalam kitab ni, darangannya sama macam kitab tadi lah. Tapi kitab tadi disusun dalam bait-bait syair Arab, itu mudah kita mengingat. Wahwa at-tahur, dia ambil balik yang atas tadi, tahur tu, ala ayyi sifatin kana min aslil hilqah. Dan sifat yang tahur tu, dia adalah suci. Ada segi sifatnya, ada rajak tu daripada asal kejadian itu. Air lah, air mutlak tu dia suci daripada asal kejadiannya, iaitu kana min aslil hilqah. Wa yukrahu, dan makruh bil musyammas fil biladil harrah. Dan makruh iaitu air yang dipanaskan dengan cahaya matahari pada negeri yang harrah, pada negeri yang panas. Fil awani muntabi'ah wa hiya ma yutraku bil matariq illa zahab wal fiddah. Jadi, dan dia adalah barang yang ditempa diketuk pakai pelukul tu, melainkan yang ditempa dengan emas dan perak saja. Wa tazulu bitabrid. Dan apabila dia sejuk, bolehlah digunakan kembali air macam emas tadi. Dia tak dapat digunakan waktu masih panas. Mengapa? Di sini iaitu air, kalau kita tengok dari segi kimianya, di sudut kimianya, chemical properties of matter, kalau kita tengok di sudut itu, iaitu air ni apabila dipanas, air yang panas oleh cahaya matahari, dan dia berada di dalam satu bekas yang diperbuat daripada bahan-bahan seperti copper. Copper ni iaitu kita kata tembaga. Jadi tembaga ni sifatnya, ciri kimia ialah apabila dia panas, jadi dia akan menyebabkan berlaku tidak balas dengan air. Air yang berada di situ. Jadi pada permukaan air itu akan wujud bahan lain disebabkan pencampuran antara copper tadi tu dengan air. Kalau dalam bahasa Inggeris, copper with H2O, water with water. Itu bahasa saintifiknya lah. H2O, water dengan copper
itu. Tetapi kalau bekas itu dibuat daripada emas ataupun perak, kalau kita tengok dari segi sudut kimianya, emas dan perak ni kita katakan dia inert, dia bahan yang kita kata lengai, dan bahan ini biasanya dia bahan tulen. Emas ni dia tulen, jadi dia tak bercampur dengan bahan lain walaupun dipanaskan. Dia tak akan bercampur begitu dengan air, walaupun panas tak akan bercampur. Dia tidak mengalami penguraian. Itu yang sangat penting di sini. Itu yang kalau mengalami penguraian disebabkan pencampuran itu, maka kalau kita menggunakan air yang panas itu, kemungkinan akan berlakunya satu penyakit yang dipanggil penyakit sopok. Penyakit sopok, iaitu akan berlaku putihan pada kulit, sopok. Disebabkan berlakunya tidak balas itu. Jadi hati-hatilah dalam penggunaan air ketika panas. Jadi disyorkan bahawa kalau kita pergi kat masjid di mana-mana, biasanya kalau waktu pukul 3 ke 4 petang tu, biasanya air tu datang pada tangki di atas masjid tu. Air pipe yang turun tu biasanya dia panas sedikit. Jadi kita tunggu sekejap supaya air tu sejuk. Begitu. Ataupun kita cari air yang dalam kolah yang di dalam masjid tu. Macam tu. So ditakuti bahawa berlakunya penyakit sopok bila terkena air tadi. Itu dah. Jadi kalau kita tengok lagi, kita baca lagi di sini, wa iza taghayyara al-ma'u taghayyuran kasiran bihaitsu yuslabu anhu ismul ma'i bi mukhalatati syai'in tahirin yumkinu sawnu anhu ka daqiqin wa za'faranin aw tu'mila duna kullatain fi fardhi tahrah ay fi fardhi taharatil hadath walau li sabiyi aw najis walau lam yataghayyar lam tajus taharatu bihi. Jadi di sini kalau saya terjemahkan sini, saya tengok di sini iaitu apabila berlakunya perubahan air itu, perubahan yang banyak, maksudnya perubahan dari segi yang ketiga tadi lah, warna, bau dan rasa, bihaitsu dengan sekiranya menanggalkan nama air, menghilangkan nama air, nama air mutlak tadi itu disebabkan pencampuran tadi, pencampuran dengan yang suci, bahan yang suci yang mungkin kita dapat melihara daripadanya, seperti minyak, zafaran, ataupun yang telah dipergunakan untuk bersuci yang kurang daripada 2 kalah pada fardu taharah, maksudnya pada fardu taharatil hadas, itu fardu menyuci hadas, menggunakan hadas di sini, walau lisabi, walaupun bagi kanak-kanak, awil najis ataupun najis, walau lam yataghayyar lam tajus taharah bi, sekalipun dia tidak berlakunya perubahan, makanya di sini tak harus bersuci dengannya. Kita tengoklah di sini, sekiranya bahan-bahan suci itu dapat kita pelihara. Contohnya dibagi contoh ni zafaran. Zafaran ni di negara Arab ada satu bahan, kita pergi zafaran, kita tahu zafaran tu dia warna, kalau kita campur dalam air dia jadi warna kuning, macam kunyit tu. Di Malaysia ni kunyit lah, kunyit. Zafaran, zafaran. Ataupun bahasa Inggeris dipanggil saffron, itu. Jadi kalau kita campur dengan itu bahan suci, dan biasanya kita akan dapat jelas berlaku perubahan warna, maka tidak harus bersuci dengannya lah. Fa'in taghayyara bi za'faran wa nahwihi, dan seumpamanya lah, dan maka jika berlaku perubahan dengan za'faran ataupun seumpamanya, perubahannya bagaimana? Fa'in taghayyara bi za'faranin wa nahwihi yasiran aw bi mujawirihi ka'udin wa duhnin mutayyibin aw bima la yumkin sawnu anhu ka tuhlub wa waraqin syajarin tanasara fihi wa biturabi mutul muqsin aw tumila fil nafli kama madah wa tajdid wudu wa wasl al masnun aw jumi' al musta'malin fa bala kulatain jazat taharah bi. Jadi di sini dia kata apabila berlakunya dan jika
berlakunya perubahan dengan za'faran ataupun seumpama dengannya yang sedikit ataupun dengan benda yang mujawir. Mujawir ni yang tak bercampur, macam minyak. Minyak dia tak bercampur dengan air, tapi mungkin berlaku perubahan yang sedikit, dan dia suci, ataupun dengan apa bahan yang kita tak mungkin dapat melihara daripadanya, seperti lumut dan daun yang bertaburan, yang bergugur bertaburan dalam air, dan tanah, dan juga air yang bergenang disebabkan lama masanya itu yang jadi warna hijau lembut tu, ataupun yang air itu telah digunakan, tapi digunakan untuk sunat, bukan untuk fardu, seperti berkumur, memperbaharui wudu, dan mandi yang sunat, dan ataupun yang air yang bersama tadi dihimpun-himpun, maka sampailah 2 qalah, maka harus bersuci dengannya. Itulah. Jadi setakat ini kita dah baca agak panjang banyak. Jadi saya ingat untuk kita beramal, insya-Allah agak panjang di sini. Saya dah baca tadi, dan sebagai rumusannya kita tengok balik, iaitu untuk taharah penting. Kalau kita tengok taharah, sebab taharah bersuci lah akan mengesahkan ibadat yang lain, seperti wuduk dan sebagainya. Bersuci, kita mesti berada dalam keadaan bersuci. Jadi syarat untuk bersuci itu, jadi maknanya mestilah menggunakan air mutlak. Kemutlakan air itu sangat penting bagi kita. Jadi ada juga orang mengatakan bahawa yang mempertikaikan air yang dibekalkan oleh syarikat, bekalan air mengikut negeri masing-masing. Kita tengok tu ada yang menggunakan klorin dan sebagainya. Maksudnya air itu dah campur dengan klorin, dan biasanya dia jadi bahan lain selepas itu disebabkan campuran itu. Dan perubahan itu bukan berubah dengan sendirinya, tapi disebabkan pencampuran tadi. Jadi sekiranya berlaku yang demikian itu, dan sekiranya perubahan itu tak dapat dielakkan, biasanya kita tak dapat nak mengelakkan, memang kita kena masukkan klorin, sebab klorin itu penting untuk memastikan kuman, tak dapat dielakkan. Maka di sini maka harus menggunakan air itu tadi lah. Jadi masih lagi air mutlak. Jadi jangan bimbang berkaitan dengan ini. Itu walaupun dah bercampur dengan klorin dan sebagainya. Bukan setakat klorin, ada lagi bahan yang dicampur di situ, seperti bahan, saya dah tak ingat dah, ada satu lagi bahan yang bahan tu yang ada dalam bak gigi tu, dicampur satu lagi bahan tu. Tapi kesemuanya itu ada tujuannya, dan dia tidak menjejaskan dari segi kemutlakan air. Lagipun mengikut pencampuran itu adalah mengikut kadar yang dibenarkan oleh WHO. Itu dari segi penggunaan air. Ini adalah penting sebab dia menjadi asas untuk bersuci. Di mana-mana kita menggunakan air, begitu. Walaupun air kita buka air pipe, kita tengok air pipe tu dah warna coklat dah, macam air kopi. Itu masih boleh lagi lah, kita gunakan untuk bersuci, boleh. Dan juga di rumah-rumah kita dapati ada kolah, rumah yang ada kolah, dan biasanya di atas bumbung dan sebagainya tu ada tahi tikus dan sebagainya. Tikus banyak, rumah yang tikus banyak lah. Jadi kita tak dapat nak mengelakkan tahi tikus tadi tu ada yang masuk dalam kolah tadi. Maka pada ketika itu boleh juga kita menggunakan air tadi, disebabkan kita mengambil kaedah ulumul balwa di sini, iaitu bencana umum, kita tak dapat nak mengelak di situ. Jadi banyak yang kita kena faham di situ lah. Ini untuk bukan apa, bersuci ini sangat dipentingkan. Sebab tu saya mulakan dengan bersuci, sebab kita nak mengesahkan ibadat kita.
suci itu kita mulakan dulu. Itu sangat penting. Dan tengok taharah pun ada kalau tengok taharah pun dibagi dua di sini, iaitu dia ada disebut sebagai taharah hukmiyah, ada satu taharah hukmiyah. Hukmiyah ni maksudnya dari segi hukum. Dan itu kita akan bincangkan lain kali lah. Ada disebut sebagai taharah hukmiyah, akan datang lah itu. Jadi untuk masa ini, jadi saya ingin ucapkan selamat beramal dengan apa yang kita bacakan tadi. Jadi selamat beramal. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, Adin. Buat dua tu. Tak apa, dibelikan lah. Belikan lah.